Assalamualaikum. Jadi saya sebenarnya dalam channel Ajar ni saya sangat-sangat jaranglah menceritakan apa-apa yang bersifat peribadi, personal, sebab ini adalah saluran pendidikan lah. Tapi baru-baru ni sebenarnya ada berlaku sesuatu dalam hidup kami yang saya rasa anda sebagai penyokong, anda sebagai mungkin pengikut dan pendokong saluran Ajar mungkin ada hak juga untuk tahu serba sedikit. Dan mungkin sebab saya nak ceritakan ni juga sebab dia ada mungkin pengajaran yang saya rasakan molek kalau kita dapat kongsi bersama, mungkin dapat kepada orang-orang yang mengalami juga perkara yang sama, mungkin kita boleh berkongsi. Dan juga saya rasa macam bolehlah untuk saya ceritakan, untuk saya luahkan sedikit apa yang terbuku dalam hati. Jadi sebenarnya baru-baru ini, iaitu pada 23 hari bulan, kami kehilanganlah anak yang pertama kami yang baru lahir. Dan maksudnya anak tu dia bukan gugur tak cukup, maksudnya tak cukup bulan, dia anak yang matang lah. Dan dia berlaku dengan sangat-sangat pantas. Bila fikir balik rasa macam mimpi pun ada lah. Iaitu pada 21 hari bulan tu, pada pagi tu, jadi isteri saya dia rasa sesuatu yang tak sedap lah, yang tak enak pada perut sebab tak rasa sangat gerakan baby tersebut. Baby waktu tu dalam 38 minggu sebenarnya. Jadi kami pun ambil keputusan untuk kita pergi je lah, pergi hospital, pergi check. Dan ini memang tak sangka sangat lah, maksudnya apa-apa yang buruk yang tak dijangka akan berlaku. Jadi pergi ke hospital, doktor buat scan dan tak semena-mena kemudian saya dapat satu makluman bahawa kena buat emergency seizure lah, maksudnya pembedahan kecemasan untuk keluarkan baby tersebut. Sebab doktor dapati bahawa jantung baby tersebut sangat-sangat lemah. Dan pagi tu memang memang tak tahu nak cakap apa lah, macam sangat-sangat tersentak lah. Tahu-tahu baby dah nak keluar. Jadi maksudnya kalau ikut tunggu dalam masa seminggu lagi macam tu, dan tak ada meneran, wife pun tak ada, rasa macam sakit dan sebagainya. Jadi pagi tu terus dibuat pembedahan kecemasan. Ada dua lah, kebimbangan pada baby dan kebimbangan pada ibu jugalah. Dan kemudian pembedahan itu habis, baby dikeluarkan. Dan saya cuma dapat sempat lihat baby tersebut di bawah incubator macam tu, dan dia tolak. Kemudian barulah dimaklumkan bahawa isteri saya dia selamat lah. Alhamdulillah isteri selamat daripada emergency seizure tersebut, walaupun memang tak prepare apa-apa. Dia pun baru lepas breakfast. Kalau ikutkan emergency seizure ni, dia tak boleh breakfast. Breakfast pula makan nasi dengan rendang. Memang tak sangka langsung lah. Jadi tak sempat nak jumpa baby. Satu hari tu sebenarnya tak sempat nak jumpa. Tapi baby dimasukkan di ICU lah. Dia pembedahan tersebut dibuat pada waktu duha. Dan kebetulan baby yang kami nak bagi nama ni pun namanya Duha lah. Duha Rizkina, Duha rezeki kami. Esoknya tu baru boleh jumpa dengan baby. Dan bila jumpa tu, dia adalah satu pemandangan yang sebenarnya macam mana, setiap ibu dan ayah dia tak nak tengok lah. Dan kalau ada musuh saya yang paling ketat ke apa ke, saya pun tak nak, maksudnya dia menghadapi perkara macam ni lah. Seorang anak kecil yang penuh duaya pada badan dia, cucuk sana sini, nak monitor jantung. Dan pertama kali tengok tu, dia memang sangat-sangat meruntun jiwa lah. Saya tengok dengan wife, dan maksudnya doktor beritahu dia tengah kritikal. Tapi masih ada peluang untuk stabil, masih ada peluang untuk kembali normal. Dan kami pun waktu tu berdoa lah dan sangat-sangat berharap, sebab sebelum ni memang ada kes dalam family kami juga yang baby masuk dalam ICU dan kemudian selamat lah. Kemudian pada pukul 7 tu, sebelum saya solat maghrib, tiba-tiba dapat call daripada NICU lah, maksudnya ICU bagi baby. Call ni dia suruh saya datang seorang lah. Dan kemudian saya pun datang ke ward ICU tersebut dan dapati bahawa oksigen level baby tersebut sangat-sangat rendah, iaitu dalam 60. Dan jantung baby tu memang naik turun dengan sangat mendadak lah. Kita sangkakan tempat yang menakutkan mungkin kerana dalam gua, mungkin tempat yang paling menakutkan ni mungkin dekat tak tahu dapat gelap tepi jalan mana-mana ke. Tapi rupanya ward di hospital ni sebenarnya adalah tempat yang paling menakutkan lah. Dia bila
Jadi bila saya dekat situ memang tak tahu nak buat apa. Jadi doktor kata dah hampir sejam dah dia punya situasi sangat-sangat merosot. Maksudnya dia punya oksigen level sangat rendah walaupun dah bagi maksimum segalanya, maksimum ubat, maksimum mesin pun dah maksimum. Jadi memang bunyi dengan bunyi tempat tu bunyi neno dengan anak saya yang tengah sesak nafas waktu tu. Jadi memang tak tahu nak buat apa. Jadi pegang lah, saya pegang dia, saya cakap dengan dia, ayah kat sini, kenapa nak takut apa, baby nak takut Tuhan, nak takut apa kan, sebab ayah kat sini, janganlah takut, nak apa, insyaAllah kita lalui ini sama-sama. Jadi bila dibelai, sebab kami pun tak apa nak pegang sangat lah baby tu sebenarnya, tak boleh nak pegang sangat, tapi waktu tu memang basuh tangan, memang pegang je, belai, tu borak dengan dia, sempat baca surah Rahman, dan kemudian tak semena-mena tiba-tiba dia stabil pada pukul 7.30 macam tu dia jadi stabil lah, 90 lebih dia punya bacaan dia. Dan waktu tu memang lega lah, alhamdulillah. Doktor kata okay, dah sejam lebih dah sebenarnya kamu punya baby bacaan dia sangat-sangat rendah, tapi kali ni dia tiba-tiba dia jadi stabil. Jadi agak lega lah, tapi kita bergegar sangat-sangat menggeletar dekat situ. Dan tanyalah doktor sama ada boleh ke tak nak teman baby tu lah sepanjang malam. Tapi doktor kata tak boleh, maksudnya sebab doktor nak buat pemeriksaan, nak buat sebagainya kan. Jadi bapa tak perlulah berada kat situ. Jadi saya ada kat situ je, suruh mak dia turun, dan kemudian balik dengan harapan insya-Allah dah stabil. Dia boleh kembali pulih lah. Pukul 11 malam lebih tu, saya dah nak tidur dah, tiba-tiba dapat phone call. Fikir dalam hati, janganlah NICU. Tengok dekat skrin NICU, dan dia kata minta ayah tolong datang, tolong tengok baby. Jadi waktu tu memang drive pergi ke hospital, tak boleh nak fikir apa sangat lah. Dan sekali lagi bila sampai tu memang dia sangat-sangat rendah. Dia nombor ni rupa-rupanya bila kita belajar dekat sekolah, nombor ni kita anggap dia macam satu benda abstrak tau. Dia macam satu benda yang dia tak ada emosi. Dia maksudnya satu benda yang bukan kita boleh pegang. Tapi rupa-rupanya benda yang paling menakutkan dalam dunia ni boleh jadi nombor sebenarnya. Jadi bila kita tengok dekat mesin tu, dia naik turun 73, lepas tu 72, 71, naik balik 74. So it's just numbers lah, fluctuating numbers, but it can be very very scary. Jadi memang doktor kata bersedialah untuk apa-apa kemungkinan. Waktu tu mak dia masih di atas lagi, maksudnya di ward lagi. Sampailah doktor kata doktor kena buat, maksudnya emergency punya dia lah. So doktor kata dia tak akan menyerahkan lah. Doktor kata dia akan teruskan, maksudnya bagi fighting chance kepada baby tersebut sampai ke sudah. Jadi maksudnya mereka tak akan tarik apa-apa ubat dan sebagainya. Jadi tentu memang kita orang harapkan baby tu dia kuat lah untuk melawan. Tapi boleh jadi sebenarnya bila kami fikir balik, dia dah guna kekuatan terakhir dia waktu dia kritikal yang pertama tadi, pada pukul 7 tadi dia jumpa dengan mak ayah dia. Boleh jadi dia dah guna kekuatan terakhir dia. Itulah maksudnya percubaan akhir dia untuk jumpa dengan mak ayah dia lah, lebih kurangnya. Itu pada pukul 1 akhirnya ni lah diberi, doktor datang dan beritahu bahawa baby tu dia dah tak ada lah. Dan lepas tu baru kami baru boleh pegang baby, baru boleh peluk buat kali pertama, dan baru boleh ambil gambar family lah buat kali yang pertama. Dan bagi tu baru hantar ke forensik dan dia buat pengemubian di perkuburan baby. Cuma
kita dapat buatlah solat jenazah untuk baby memang sangat-sangat berbeza dengan solat jenazah untuk orang dewasa. Sebabnya kita tak ada doakan untuk dia. Kita dah tahu dah yang dia memang penghuni syurga kan, dia tak ada dosa dan sebagainya, dia tak ada dosa. Dan dia memang sangat-sangat cepat benda ni. Dia macam mimpi. 3 hari je, 21 sampai 23 tu, tahu-tahu baby dalam kandungan dah keluar. Tahu-tahu dah tak ada lah. So dia sangat-sangat cepat. Cuma ada beberapa pengajaran lah yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Benda yang saya fikir agak lama jugalah, iaitu 3 hari ni mungkin satu perkataan lah yang paling difikirkan adalah kawalan lah, mengawal. Di mana dalam 3 hari ni saya rasakan bahawa dia hilang kawalan sepenuhnya. Kita tak ada kawalan langsung kepada baby, tak ada kawalan langsung. Maksudnya kita memang out of power langsung bagi kepada ICU, ubat-ubatan, dan mengharapkan baby tu untuk melawan lah. Tapi bila fikir balik, sebenarnya kami tak ada kawalan sejak daripada pertama kali baby tu berada dalam janin sebenarnya. Setiap ibu bapa dia tak ada kawalan. Bila fikir balik, dia sangat-sangat mengagumkan lah. Di mana saya study engineering. Jadi engineering ni, apa yang kita nak buat adalah supaya setiap daripada proses tu kita ada flow dia. Kita ada maksudnya design yang cantik yang kita boleh monitor setiap daripada bahagian dalam engineering tersebut. Jadi kita nak kawal sejak daripada kita mula sekali design satu produk, kereta ke apa ke, komponen terkecil. Jadi kita nak kawal, kita nak masukkan tu semua tu, kita nak ada kawalan dan kita nak tahu. Tapi untuk baby ni, dia adalah kiranya dia menghasilkan sesuatu yang paling canggih dalam alam semesta, otak manusia, komponen yang paling kompleks dalam alam semesta. Kita, ibu bapa ni, kita tak ada dalam proses itu sejak daripada awal. Kita tak tahu apa yang jadi dalam perut tu. Tahu-tahu dia dah tulang dibaluti dengan daging. Tahu-tahu dia bentuk tangan, tahu-tahu dia bentuk kepala, semua tu. Jadi sebagai bapa ataupun sebagai ibu bapa tu, kita memang harapkan, okey dah kot baby ni dia menurut kepada proses yang sepatutnya, yang kita tak ada kawalan langsung kepada proses tersebut. It follows a certain blueprint yang kami tak ada akses kepada blueprint tersebut, dikawal sepenuhnya oleh mekanisme dalam badan. Jadi bila dia keluar dan dia pergi, kami rasa tak ada kawalan. Sebenarnya bukan setakat itu saja, sebenarnya keseluruhan proses tersebut, ibu bapa yang melahirkan anak tak ada langsung kawalan. Dan dia macam satu yang fascinating lah. Dia sangat-sangat amazing bagi saya, macam mana tubuh manusia boleh buat macam tu. Dan yang lebih amazing pada saya bukan setakat baby tu bila dia dicipta di dalam janin, tapi yang amazing juga adalah ibu kepada baby tersebut. Jadi bagi seorang lelaki lah, bagi seorang ayah, bila perkara ni berlaku, ialah sangat-sangat sedih. Tapi bagi seorang ayah, dia macam tak terkesan secara total lah. Tapi ibu tak. Ibu ni, saya fikir juga, maksudnya kenapa badan manusia yang sangat-sangat hebat ni, sangat-sangat canggih ni, dia boleh maksudnya melahirkan baby dalam satu proses yang sangat-sangat kompleks, menerusi blueprint tertentu, menerusi tata cara tertib yang sangat-sangat hebat. Tapi ibu ni, bila dia keluar susu dan dia hasilkan susu untuk anak, dan dia tak bagi kepada anak dia, apa yang berlaku kepada ibu tersebut adalah ibu tu dia akan sakit. Ibu tu dia akan sakit sebab susu tu dia akan membengkak. Jadi kalau badan manusia ni, dia sangat-sangat hebat, dia sangat-sangat, maksudnya dia adalah mungkin mesinnya manusia tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak come close to ever inventing. Dia tak boleh nak selesaikan masalah susu bengkak ni. Kenapa?
Sebenarnya bila saya fikir, dia susu bengkak, ibu yang tak bagi susu ni dia akan sakit, itu is a part of the system sebenarnya. Dia adalah salah satu sebahagian daripada sistem tersebut. Sakit tu adalah sememangnya dikehendaki oleh badan. Dia adalah design, part of the design. Memang ibu kena sakit apabila tak bagi anak minum susu, walaupun anak tu dah tak ada. Sebabnya dia sakit tu nak bagi satu warning ataupun amaran kepada ibu tersebut. Kalau you tak bagi, you lalai ke bagi susu, you akan sakit. Jadi pain, kesakitan tu adalah sebahagian mekanisme dalam menjaga anak. Jadi it really blows my mind jugalah. Dia sangat-sangat menyentuh hati saya. Betapa indahnya, betapa hebatnya satu makhluk ni lah yang Allah bagi nama Nisa ataupun wanita ni. So wanita ni dia, ciptaan dia sangat-sangat hebat sebenarnya, sangat indah dan sangat cantik lah. Dan mungkin akhir sekali pengajarannya adalah pengajaran rezeki. So waktu dia kritikal kali pertama tu, tempatlah borak dengan dia, cerita pasal cerita pasal macam-macam lah. Dah lama tunggu, comel, anak paling comel dalam dunia. Tapi saya sempat baca satu surah waktu tengah scroll dengan panik tu, terbuka satu surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Dan ada satu ayat yang diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman ni, iaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan tu. Jadi bila sampai pada ayat ni, saya ceritalah pada dia. Maksudnya kamu adalah sebenarnya nikmat rezeki yang terbesar sebenarnya yang Allah bagi. Dan memang nama dia pun rizkina, rezeki. Dia adalah satu nikmat. Dan nikmat ni dia boleh jadi datang dalam macam-macam bentuk. Dia boleh jadi datang dalam perkara yang kita tak sangka-sangka pun, yang kita tak pernah nak jangka, yang kita tak pernah, yang kita tak terbayang pun dia akan berlaku. Tapi apa-apa pun, setiap tragedi, kesedihan ke apa ke yang kita alami, satu benda yang sentiasa konsisten dibuat oleh manusia adalah mereka mendustakan nikmat Allah. Jadi ada banyak sangat nikmat yang Allah dah bagi ni. Tak daripada kita buka mata, sejak daripada kita bernafas, sejak daripada kita tak fikir langsung yang kita sedang bernafas, yang kita sedang hidup, setiap daripada anggota badan kita bekerja untuk secara optimum untuk bagi kita hidup. Dan itu adalah sebenarnya nikmat-nikmat yang terlampau banyak yang Allah bagi, tapi kita sentiasa mendustakan lah, kita sentiasa mendustakan. Dan ini juga kami anggap sebagai satu nikmat, satu rezeki. Dan moga dia mendatangkan pengajaran yang besar lah, pengajaran yang besar kepada kami keluarga. Dan untuk saluran ajar dan juga penyokong-penyokong secara umumnya, terima kasih banyaklah kerana saya ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua kerana sentiasa menyokong. InsyaAllah selepas ini dia akan lebih membakar lagi lah semangat saya untuk menghasilkan lebih banyak konten-konten pendidikan, konten-konten ilmiah. Dan insyaAllah daripada sokongan anda semua, kita kena sentiasa maju, kena sentiasa ubah kita punya kualiti konten dan sebagainya. Tapi apa-apa pun, sentiasa sisi-sisi manusia tu ada. Sisi manusia tu kadang-kadang ditimpa dengan pelbagai kesusahan, dan itu sepatutnya dijadikan sebagai batu loncatan untuk lebih mengejar erti bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu juga yang saya nak kongsikan pada kali ini. Ada satu lagi, iaitu bila fikir balik, ini adalah satu hakikat lah yang saya betul-betul rasa, iaitu ayat Quran, wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam rahim. Sebab ketika mana sebenarnya kami dapati bahawa bibi duha tu dia tak bergerak dalam janin tu, sebenarnya baru lepas bawa pergi hospital.
Jadi dan dah dibuat scan, dapati bahawa okey, tapi sebenarnya apa yang dilihat itu hanyalah zahir saja, adalah maksudnya dia lihat pergerakan, tapi hakikat sebenar yang berada di dalam tu kita tak tahu. Dan dah pasti hakikat yang paling kita jauh sekali daripada mengetahui, roh kan, roh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Roh sentiasa adalah urusan Tuhan yang kita walau sehebat mana pun, walau kita ikuti baby tu daripada awal, kita scan baby tu daripada awal dan sebagainya, sebenarnya roh itu adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, terima kasih banyaklah kerana sudi mendengar. InsyaAllah nantikan video-video selepas ini. Assalamualaikum.